Mungkin akan ada kejutan dan sebagainya. Itu semua yang mahu kita lihat dan juga kita bincangkan pada ketika ini bersama dengan seorang penganalisis politik iaitu Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM. Selamat pagi Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Agak kekok nampaknya pada awal pagi ini dengan gelaran baru. Selamat pagi, Arifi. Pertama sekali, saya panggil Datuk lah sekarang. Datuk, mungkin pertama sekali kita ingin melihat kepada Parlimen Pulai dan juga DUN Simpang Jeram ini. Apa faktor-faktor penentu untuk kemenangan di kedua-dua kerusi terbabit? Ya, kalau kita perhatikan, walaupun keputusan ini tidak akan mengganggu gugat kedudukan pentadbiran di peringkat negeri ataupun pusat, sudah pasti banyak faktor yang boleh kita lihat. Apakah faktor lokal akan dimainkan ataupun isu nasional akan dikembangkan oleh calon. Latar belakang calon menunjukkan bahawa mereka mempunyai kewibawaan, merupakan sosok yang telah dipilih berdasarkan kepada kemampuan dan juga baik di dalam Barisan Nasional Pakatan Harapan ataupun calon Perikatan Nasional. Jadi yang penting juga harus kita lihat di sini adalah jika sekiranya Pulai dapat dipertahankan oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional, sudah pasti itu akan mengekalkan mandat 148 di peringkat pusat. Tetapi jika gagal, itu akan menyebabkan kehilangan majoriti 2/3 yang sudah diraihkan selama hampir 8 bulan. Seperti ia penting untuk menunjukkan bahawa legitimasi moral, keabsahan politik itu dapat dipertahankan oleh kerajaan perpaduan ini. Tetapi kalau kita lihat pada mood politik kepartian yang telah pun menyemarakkan sokongan di peringkat Kelantan, Terengganu, Kedah dan kemudian membolosi Pulau Pinang dan seterusnya Selangor walaupun tergelincir di Negeri Sembilan. Perikatan Nasional sudah pasti mahu menunjukkan bahawa mereka mampu untuk membuat kejutan walaupun dalam pilihan raya umum yang ke-15 PAS hanya menang 2 kursi berbanding Barisan Nasional 9 dan juga Pakatan Harapan 15 di peringkat Parlimen. Jelas Perikatan Nasional juga mampu untuk memberikan saingan jika sekiranya peratusan keluar mengundi berubah. Kita tahu di dalam pilihan raya umum yang lepas hanya 69.2% yang keluar mengundi. Tetapi di dalam pilihan raya kecil, pilihan raya yang diadakan selepas pilihan raya umum, lazimnya peratusan itu tidaklah setinggi yang kita lihat di pilihan raya umum. Bermakna kita boleh jangkakan peratusan keluar mengundi rendah dan implikasinya sudah pasti kepada keputusan. Sebab itu kawasan ini, kawasan yang dilihat kawasan bercampur, di mana pengundi Melayunya sekitar 44%, pengundi bukan Melayunya di Pulai misalnya, masyarakat Cina 40%, 12% masyarakat India, tapi berbeza dengan demografi di Simpang Jeram, di mana kita lihat peratusan itu ada sedikit perbezaannya. Tetapi faktor politik identiti tidak boleh kita pisahkan dalam konteks memahami kelagat pola pengundian di sini. Sebab itu saya percaya banyak faktor yang boleh mempengaruhinya, termasuk faktor kedudukan parti, jentera parti. Yang kedua, sama ada isu nasional, isu lokal yang akan diberikan keutamaan. Dan yang ketiga, sejauh mana jentera parti itu akan dipakai untuk membolehkan pengukuhan dilakukan oleh parti masing-masing. Jika 6 pilihan raya negeri kita melihat jenteranya berserak, tapi kali ini masing-masing akan berpusat di sebuah negeri dan di sebuah kawasan. Dan Prof, menarik untuk Prof katakan berkaitan dengan demografi dan juga dalam masa saya ingin sedikit menyentuh. Adakah dua faktor utama ini iaitu pengundi muda, kerana berdasarkan data yang saya bentangkan seperti tadi, kita lihat kumpulan umur 21 hinggalah 39 tahun. Itu menjadi jumlah pengundi yang paling ramai untuk Parlimen Pulai dan juga DUN Simpang Jeram itu sendiri. Dan juga melihat kepada demografinya, Melayu dan juga Cina itu serta India masing-masing dalam keadaan yang India 12% tapi Melayu dan juga Cina itu dilihat seimbang pada ketika ini. Adakah dua faktor ini, pengundi muda dan juga pengundi Melayu akan menjadi penentu dalam aspek kemenangan siapa saja yang bertanding ini? Ya, saya percaya politik identiti iaitu di mana pengundi Melayu
dan juga yang bukan Melayunya agak seimbang di dalam konteks baik di Pulau maupun di Simpang Jeram, sudah pasti itu akan boleh mempengaruhi pola gelagat pengundi. Dan yang kedua, pengundi muda yang kalau kita lihat di Pulai hampir 21.29% berbanding di Simpang Jeram, kita lihat yang berumur 30 hingga 39, agak besar angkanya. Dan sudah pasti kedua-dua kelompok ini, yang pengundi muda ini, akan memainkan peranan yang signifikan. Tetapi sejauh manakah jentera mampu untuk merayu dan juga memujuk pengundi ini keluar mengundi nanti, itu merupakan cabaran paling besar. Dan kita juga harus melihat sejauh manakah pengundi Melayu sendiri yang kita lihat ketika ini selepas PRU umum ke-15 wujud keretakan, ketimpangan dari sudut sokongan yang berubah-ubah berkali. Dan apakah impaknya kemudian, kerana selepas PRU ke-15 banyak perubahan telah berlaku dalam landscape politik tanah air dengan bentukan kerajaan perpaduan. Sudah pastilah pengundi Melayu akan turut diuji kekuatannya, apakah akan meneruskan sokongan yang telah diberikan sebelum ini di PRN dan juga PRU kepada PN misalnya di pilihan raya negeri dan kemudian kepada PH di pilihan raya umum. Apakah akan terus dikekalkan berbanding dengan perubahan-perubahan yang telah dilihat kepada negeri-negeri yang lain? Apakah itu akan mempengaruhi pola gelagat mereka untuk mengimbangi kekuatan yang kita lihat? Begitu juga dengan pengundi muda. Pengundi muda ini bersifat dinamik, tidak statik, tidak terikat dengan sifat walak ataupun sifat kesetiaan kepada parti, melihat kepada isu-isu yang dibawa, dan apakah itu juga boleh memberikan kejutan kepada keputusan nanti. Kesemua inilah yang akan kita perhatikan sepanjang 14 hari berkempen, dan kita tahu apa-apa keputusan ia tidak akan mengubah pentadbiran di peringkat negeri ataupun pusat, tetapi dari sudut legitimasi moral itu penting. Keabsahan itu sejauh manakah dapat diperkesalkan oleh Barisan Nasional Pakatan Harapan ataupun dapat dibolosi oleh Perikatan Nasional. Apatah lagi kedua-duanya akan menggunakan jentera keseluruhan negara berpusat di sini selama 14 hari. Dan sudah pastilah kita harapkan jentera di luar itu tidak menunjukkan seolah-olah mereka lebih faham Pulai dan juga Simpang Jeram daripada orang Pulai dan juga Simpang Jeram. Baik, dalam masa yang sama juga Prof, kita ingin melihat kepada undi bukan Melayu. Adakah ia masih solid kepada sesiapa yang diletakkan oleh PHBN yang mana akan terus dapat dilihat dalam PRK ini seperti yang mana kita lihat pada PRN lepas, undi bukan Melayu itu? Ya, bagi saya masih lagi kekal kepada PNPH. Sebab itu barangkali perubahan telah dilakukan oleh PN dengan meletakkan calon Melayu dan bukan Melayu sebagaimana yang kita lihat di PRU yang ke-15 dahulu. Barangkali mahu menggunakan sokongan orang Melayu untuk menyaingi kekuatan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Kedudukan bukan Melayu itu boleh dianggap kukuh, walaupun ada yang katakan berlaku sedikit keterletakan, tetapi bila datang kepada pengundian, saya percaya ia masih sukar digugat oleh Perikatan Nasional buat masa ini. Malahan 12% masyarakat India di Pulai juga boleh menjadi kingmaker jika apa-apa berlaku kepada peratusan keluar mengundi dalam kalangan pengundi Melayu dan juga pengundi Cina. 12% itu boleh menjadi penentu di Pulai misalnya, walaupun di Simpang Jeram hanya 2%, tidak begitu besar implikasinya. Dalam konteks ini, kalau kita perhatikan, persaingan perlu diberikan untuk memperolehi sokongan dalam kalangan pengundi Melayu dan juga bukan Melayu supaya kesemua itu akan mampu untuk mempengaruhi keputusan yang bakal lihat. Walaupun atas kertas sekarang ini masih berpihak kepada Barisan Nasional Pakatan Harapan dengan majoriti besar yang telah dimenangi di PRN dan juga di PRU yang lepas, sudah pasti itu tidak boleh dianggap ataupun membolehkan mereka berada dalam zon keselesaan, kerana Perikatan Nasional juga cuba untuk memperluaskan penguasaan sebagaimana yang dilihat di sebelah utara dan juga di sebelah pantai timur, apakah mampu untuk bergerak ke Johor. Baik, Datuk Siva, jangan ke mana-mana, tetapi kita ingin melihat kepada satu sidang media
baru saja kita terima daripada pengerusi BN dan juga Presiden UMNO itu sendiri, serta Timbalan Perdana Menteri itu sendiri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang ditemui di luar Pusat Penamaan Calon Parlimen Pulai sebentar tadi. Beliau ada menyentuh mengenai keserasian, jadi kita dengarkan sikit. Datuk Seri, macam mana hari ini melihat proses penamaan calon? Saya melihat terdapat keserasian di kalangan parti-parti komponen di dalam kerajaan perpaduan. Bukan saja parti-parti di dalam BN dan PH, tetapi ada juga wakil daripada GPS, Datuk Seri Tiong tadi. Dan ada juga wakil daripada JRS. Keserasian ini telah berada di tahap di mana pemimpin di peringkat nasional dan negeri mempunyai keserasian di tahap yang agak tinggi. Namun kita harus akui di peringkat akar umbi ianya memerlukan sedikit waktu. Dan dalam tempoh kempen bermula daripada hari ini, saya harap jentera kita dapat dipadukan dengan jentera rakan-rakan di dalam kerajaan perpaduan. Ianya telah mula dirasakan. Malam tadi saya melancarkan jentera di peringkat Parlimen Pulai. Semalam petang Perdana Menteri bertemu dengan jentera semua parti-parti di dalam kerajaan perpaduan, tetapi di kalangan pemimpin saja. Dan saya akan turun bersama-sama dengan rakan-rakan presiden parti-parti lain untuk menyantuni akar umbi, khususnya jentera di peringkat lokaliti dan PDM. Datuk Seri, berdasarkan keserasian itu, bagaimana Datuk Seri melihat jentera BN di Johor ni? Untuk Pulai, saya mempunyai keyakinan yang kuat kerana Ketua Bahagian UMNO Pulai memang mempunyai hubungan yang sekian lama dengan rakan-rakan parti-parti dalam PH. Walaupun mungkin 9 bulan lalu mereka pernah bertempur dengan satu pertempuran yang agak sengit, tetapi 9 bulan kemudian beberapa program telah disusun oleh beliau dan rakan-rakan yang lain. Dan keserasian ini kerana Allahyarham Datuk Seri Salihuddin sendiri menyantuni ahli-ahli di dalam UMNO dan juga parti-parti lain. Jadi agak mudahlah, di Pulai ini agak mudah. Yeah. Datuk Seri, kalau contoh peratusan mengundi itu kurang seperti perkara yang sebelum ini, bawah 60%, adakah sengit atau tidak? Kita lihat dalam pilihan raya yang lalu, Allahyarham memperolehi kira-kira 64,000 dan Datuk Seri Jazlan memperolehi kira-kira 33,000. Jumlah keseluruhannya di atas kertas ialah kira-kira 94,000 dan PN memperolehi 20,000 di atas kertas, tetapi landscape politik telah berubah. Dengan perubahan ini maka kita juga mengubah susun atur kepada perjalanan kempen. Saya tahu ini adalah suatu pendakian yang agak licin di perbatuan yang agak keras. Namun dalam politik sesuatu itu tidak mustahil untuk kita lakukan. Datuk Seri, pemain MB Sanusi pula macam mana kata BN UMNO akan tewas melalui Johor di Sembang Jerau? Tanya dengan dia kenapa dia cakap macam tu. Saya tak ada hak untuk bertikaikan kegilaan seseorang. Okey. Datuk Seri, ada usaha tak untuk membawa pengundi menanamkan Kempas dan juga Perling mempunyai ramai pengundi dan penduduk yang berulang-alik bekerja di Singapura? Itu saya serahkan pada Yang Berhormat Senator Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Muhammad Rahmat untuk menyelesaikannya. Okey. Okey. Datuk Seri, terima kasih. Okey, nampaknya sidang media oleh Datuk Seri Ahmad Zahid sedikit sebanyak menghangatkan bahang Parlimen Pulai dan juga Dun Simpan Jeram yang hari ini penamaan calonnya pada pukul 9 hingga 10 pagi ini untuk kita lihat siapakah calon-calon yang bertanding. Tapi banyak lagi kita ingin ulaskan dan juga kita perincikan secara analisis juga data.
Baik, bertemu lagi dalam Buletin Awani Khas. Masih lagi melihat kepada proses penamaan calon bagi Parlimen Pulai dan juga Dewan Undangan Negeri Don Simpan Jeram yang berlangsung hari ini tepat pada pukul 9 pagi tadi sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Kedua-duanya mungkin akan dikeluarkan kenyataan oleh SPR siapakah calon-calon yang bertanding, tapi nama-nama dan juga senarannya telah pun kita ada berdasarkan kenyataan-kenyataan media ataupun sidang media telah pun diberikan daripada parti-parti yang telah pun bertanding. Tapi sebelum kita pergi kepada analisis lebih lanjut berkaitan dengan dua kerusi ini, ingin kita lihat kepada keputusan pilihan raya umum ke-15 pada November 2022 yang lepas untuk kita lihat secara lebih terperinci berkaitan dengan keputusan berkenaan dan juga mungkin sikit sebanyak boleh menjadi penentu kepada keputusan nanti. Dan untuk keputusan yang lepas untuk Parlimen Pulai P161 ini, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub menang dengan majoriti yang cukup tinggi iaitu 33,000 secara keseluruhannya dan beliau mendapat undi 64,900. Ini menewaskan Datuk Nur Jazlan Muhammad daripada Barisan Nasional pada ketika itu. BN dan juga PH masih lagi belum menjalinkan kerjasama secara rasmi. Dan Datuk Nur Jazlan Muhammad memperoleh 31,726 undi. Manakala calon daripada Perikatan Nasional, Loh Kang Yong, 20,677 undi. Tapi menarik untuk kita lihat pada pukul 10 pagi nanti apabila untuk Parlimen Pulai, kita jangkakan bahawa calon daripada Perikatan Nasional bukan lagi berbangsa Cina. Malah mereka akan meletakkan calon daripada kaum Melayu itu sendiri. Mungkin ada penembusan ataupun pengurangan undi majoriti oleh Pakatan Harapan yang dimenangi pada PRU lepas. Itu mungkin juga boleh menjadi salah satu faktor penentu untuk kemenangan nanti. Dan untuk Don Simpang Jeram yang juga disandang oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub untuk kedua-dua kerusi Parlimen Pulai dan juga Don Simpang Jeram ini disandang oleh Datuk Seri Salahuddin Ayub selama dua penggal dan Datuk Seri Salahuddin Ayub dalam Don Simpang Jeram telah pun memenangi 8,749 undi, menewaskan calon PN Zarul Saleh 6,350 undi, calon BN Lokman Makdon 6,062 undi dan juga pejuang Mahaizal Mahmud 208 undi. Jadi itu antara keputusan-keputusan yang lepas. Adakah ia boleh dicerminkan dalam keputusan pilihan raya kecil pada kali ini untuk Pulai dan juga Simpan Jeram? Itulah yang akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Prof, pada kali ini kita lihat Perikatan Nasional menampilkan strategi yang sedikit berbeza apabila tidak lagi meletakkan calon berbangsa Cina tetapi meletakkan calon berbangsa Melayu. Apa mungkin naratif ataupun bacaan yang boleh kita cerap daripada strategi Perikatan Nasional ini? Nasional mahu terus untuk meraih sokongan dalam kalangan pengundi Melayu, khususnya pengundi yang mungkin mahu membuat undi protes. Yang kedua, dengan mengharapkan pengundi tega mereka peratusannya lebih tinggi keluar mengundi berbanding dengan pengundi tega Pakatan Harapan Barisan Nasional, dan juga mengharapkan sokongan bukan Melayu itu tidak akan menjejaskan usaha untuk meraih sokongan dalam kalangan bukan Melayu. Tetapi dalam konteks ini, kita tidak boleh lupa bahawa pengundi bukan Melayu peratusannya agak tinggi dan ia masih lagi solid kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional. Jadi di dalam menampilkan seorang calon berlatar belakang Melayu Islam, mungkin usahanya adalah untuk sekurang-kurangnya menghakis peratusan yang pernah diperolehi oleh Allahyarham Salahuddin sebelum ini. Tetapi kita juga harus melihat bahawa kali ini pilihan raya negeri, pilihan raya kecil di Pulai dan juga di Simpang Jeram ini diadakan kerana faktor kematian. Dan sejauh manakah faktor simpati juga boleh mempengaruhi pola pengundian kali ini dengan usaha untuk membolehkan keluarga Allahyarham Salahuddin sendiri bergerak sebagai jentera bersama dengan jentera parti. Apakah itu akan membolehkan naratif yang mahu dibina berdasarkan kepada parameter politik di Pulai dan juga Simpang Jeram ini kekal sebagaimana yang pernah kita lihat sebelum ini. Sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, penukaran calon bukan Melayu kepada Melayu mungkin usahanya adalah untuk memecahkan sokongan dalam kalangan
pengundi Melayu kerana merasakan sokongan dalam kalangan bukan Melayu masih belum dapat diperolehi oleh Perikatan Nasional. Dan menarik untuk kita lihat untuk Perikatan Nasional ni kerana pemimpinnya telah pun melaungkan gelombang PN telah sampai ke Johor dan bermacam lagi, dan dalam masa yang sama juga kita melihat faktor PRN yang lepas dalam kita merencanakan ataupun melihat keputusannya yang cemerlang boleh dikatakan untuk Perikatan Nasional. Adakah ia juga akan mempengaruhi faktor pengundian itu sendiri serta faktor Panglima perang untuk Perikatan Nasional itu Datuk Seri Sanusi Makno juga Menteri Besar Kedah, adakah ia juga akan sedikit sebanyak untuk orang kata winning point juga untuk PN? Ya, kalau bagi Barisan Nasional Perikatan Nasional, Pakatan Harapan sudah pastilah mahu melihat bahawa kerjasama yang telah dibentuk ini adalah satu keserasian, kemesraan baru yang telah dibentuk selama 8 bulan walaupun bersengketa sebelum ini, tetapi dalam konteks sekarang ini mahu terus memastikan bahawa itu tidak mengganggu-gugat sokongan yang pernah diperolehi sebelum ini, termasuk untuk memastikan bahawa pengundi tegar mereka tidak melakukan undi protes. Dan kita tahu beberapa pemimpin daripada Johor sendiri telah digantung daripada parti selepas November 2022. Apakah itu akan mempengaruhi pola pengundian bagi Kerajaan Perpaduan? Walaupun impaknya belum dapat kita ketahui, mungkin akan ada dari sudut protesnya, tetapi sejauh mana undi simpati dapat mengimbangi kedudukan tersebut untuk Kerajaan Perpaduan. Bagi Perikatan Nasional, sudah pastilah mereka kini mempunyai keazaman yang tinggi berdasarkan kepada keputusan di Kelantan, Terengganu, Kedah, kemudian di Selangor juga telah berjaya dibolosi sebagaimana di Pulau Pinang, dan kehadiran Panglima mereka Datuk Seri Sanusi Makno sudah pasti mahu digunakan untuk memastikan bahawa bukan saja memelihara sokongan dalam kalangan pengundi tega mereka, tetapi waktu yang sama cuba untuk mempengaruhi pengundi yang menyokong Barisan Nasional Pakatan Harapan sebelum ini melakukan undi protes, dan juga cuba mendekati dua kumpulan lain, iaitu yang atas pagar dan juga pengundi muda yang kelihatan di negeri-negeri lain sebelum ini menyebelahi sokongannya ke atas Perikatan Nasional. Apakah akan meneruskan sokongan seperti itu di sini? Tapi bagi saya, kedudukan Johor agak unik, berbeza berbanding dari sudut demografi dan juga geografi di negeri-negeri lain. Dalam konteks di sini, walaupun kehadiran aura, figura, sosok Sanusi itu tidak boleh kita ketepikan sama sekali, tetapi waktu yang sama kita perlu melihat kawasan ini adalah kawasan yang perlu diadakan secara kecil kerana faktor kematian. Dan bagaimanakah faktor simpati itu dapatkah dineutralkan dengan kehadiran pemimpin besar yang mempunyai profil tinggi, personality seperti Sanusi ini ke negeri Johor. Dan negeri Johor juga harus kita lihat budaya politik kenegerian itu agak berbeza daripada negeri lain. Dan sejauh mana UMNO mahu memastikan jentera mereka itu mampu untuk meneruskan ikatan kepada ahli dan juga jenteranya bergerak secara sepadu. Waktu yang sama, Perikatan Nasional saya rasakan turut mahu melakukan gerak kerja yang telah dilakukan secara senyap untuk mendekati pengundi-pengundi di Kedah khususnya. Kalau kita perhatikan, gerak kerjanya berbeza dari segi strategi untuk mendekati pelbagai kumpulan sasar. Apakah mahu membawa kepada kecondongan mood politik kepartian dan juga politik identiti itu ke negeri Johor? Ini yang saya rasakan perlu juga dilihat dengan kehadiran beberapa individu termasuk Menteri Besar Kedah. Dan Datuk, dalam masa yang sama juga selepas pilihan raya negeri, banyak orang ataupun banyak pihak membincangkan tentang isu prestasi UMNO itu sendiri selepas dalam PRU15 dan juga PRN itu dilihat merudum. Dan ada dalam kalangan dan ini juga kita lihat sidang media ataupun kenyataan yang telah pun dikeluarkan sendiri oleh Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menyatakan bahawa untuk PH dan juga BN itu kerjasama di peringkat kepimpinan itu ada keserasiannya, tapi untuk peringkat akar umbi itu
masih lagi mungkin perlu diperbaiki, dan itu adalah antara perkara yang menjadi mungkin kebimbangan untuk Datuk Zahid sendiri melihat kepada perkara berkenaan. Adakah kerjasama itu akan lebih baik dalam ketika tahun-tahun yang akan datang, sekaligus akan mungkin meningkatkan semula prestasi UMNO dalam pilihan raya akan datang? Ya, kita tahu untuk pilihan raya negeri di pilihan raya kecil Johor ini, Pulau dan juga Simpang Jeram, UMNO tidak bertanding. Yang bertanding adalah Parti Amanah, iaitu komponen di dalam Pakatan Harapan. Tetapi sejauh manakah jentera UMNO itu sendiri dan juga Barisan Nasional akan turut mengemudi dan juga memastikan sokongan diberikan adalah satu ujian besar untuk melihat bahawa wujudnya perubahan dari segi psikik jentera dan juga pengundi Melayu yang selama ini mengundi UMNO di Pulai dan juga di Simpang Jeram. Itu saya rasakan ujian yang perlu kita lihat bagaimana naratif itu mahu dibawa, artikulasi mengenai kerajaan perpaduan yang dirasakan penting untuk masa-masa akan datang akan turut diuji di dalam pilihan raya kali ini. Ialah keserasian di peringkat pusat itu jelas, tetapi di peringkat pertengahan, di peringkat bawahan, di peringkat akar umbi ini akan memakan masa. Dalam masa 8 bulan mungkin sukar untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan, menyebabkan defisit itu wujud. Dan inilah antara cabaran besar apabila tertubuhnya satu kolaborasi, kerjasama ataupun di bawah kolasi gabungan besar seperti kerajaan perpaduan ini. Sudah pasti akan ada fasa-fasa yang perlu dilalui, fasa untuk memahamkan dan kemudian menerapkan ideologi pemahaman baru dan seterusnya menjadikan ia sebagai sebahagian daripada gerak kerja. Ini merupakan fasa-fasa yang perlu dilalui. Mungkin fasa yang sedang dilalui kini adalah fasa pemahaman sebelum diterap tentang keyakinan, kepercayaan kepada kerjasama baru ini. Jadi pada masa-masa akan datang, sudah pasti UMNO saya rasakan perlu melakukan perubahan dalaman. Bagaimana dengan 3.5 juta ahli perlu digandingkan, perlu digembleng, dimobilisasi supaya tidak wujud undi protes, tidak wujud rasa tidak percaya kepada kerjasama baru ini. Dan ini saya rasakan peranan yang perlu diambil oleh barisan kepimpinan, bukan saja di peringkat atasan, bukan saja di peringkat negeri, tetapi juga di peringkat cawangan. Bagaimana di peringkat cawangan itu akan memperlihatkan satu kewibawaan baru. Selama ini memanglah permusuhan, persengketaan itu telah berlaku. Tapi untuk bergerak ke fasa baru dengan kerjasama ini, sesuatu perlu dilakukan kerana tidak ada musuh ataupun lawan yang tetap dalam politik Malaysia ini. Semua kepentingan, apatah lagi ia perlu untuk mempengaruhi politik angka dan juga politik adalah seni segala kemungkinan. Jadi pemimpin di peringkat atasan ini saya rasakan memainkan peranan yang cukup besar, dan kita tahu Presiden sendiri sudah menyatakan akan melakukan lawatan ke 191 bahagian, dan itu penting untuk bergerak bersama dengan pasukan beliau supaya pasukan itu menampakkan kesungguhan untuk memastikan bahawa kerjasama ini bukannya kerjasama yang ditubuhkan berdasarkan kepada keselesaan ataupun semata-mata untuk menubuhkan kerajaan, tetapi kerjasama ini adalah satu kerjasama yang bertanggungjawab untuk membolehkan UMNO dapat terus memainkan peranan yang signifikan di peringkat kebangsaan ataupun pusat. Saya percaya ini bukan tanggungjawab seorang pemimpin ataupun hanya pemimpin atasan, tetapi kesemua pemimpin harus mempunyai pemahaman ataupun retoriknya sama. Ianya tidak boleh bersifat kosmetik ataupun satu kepercayaan yang palsu, tetapi ia perlu ada keikhlasan, kejujuran untuk menampakkan kesungguhan. Inilah mungkin kerajaan perpaduan yang akan menjadi satu kolasi baru untuk berhadapan dengan persaingan politik di dalam pilihan raya umum ke-16. Dan pergerakan itu perlu disusun sekarang. Kita tidak boleh bercakap tentang baru 8 bulan. Dan selepas ini, ia akan bergerak kepada 16 bulan dan kemudian 24 bulan, 36 bulan dan seterusnya, 60 bulan, 5 tahun. Jadi bagaimana untuk memastikan bahawa kerjasama ini benar-benar mantap, merupakan satu yang ampuh, satu yang mampu untuk meneruskan
legasi UMNO dan juga Barisan Nasional untuk memastikan bahawa tidak tergelincir daripada sokongan yang berlaku sebelum ini. Dan menarik untuk Datuk katakan kerana pada ketika ini ada cakap-cakap politik berkaitan dengan satu perkara iaitu penyokong Pakatan Harapan boleh dikatakan pernah bekerjasama dengan semua struktur politik utama mereka seperti PAS dalam Pakatan Rakyat dahulu, dan mereka ini dilihat lebih fleksibel dalam kerjasama berkenaan untuk diterjemahkan ke dalam kertas undi, mana kata memberikan undi itu kepada yang dahulunya menjadi lawan mereka. Tetapi permasalahan itu berlaku untuk para penyokong Barisan Nasional itu sendiri apabila mereka ini sedikit sebanyak sukar untuk menterjemahkan sokongan kerjasama peringkat pusat itu kepada kertas undi yang akan mereka tanda nanti. Jadi adakah sebenarnya bagaimana keyakinan yang boleh ditunjukkan para pemimpin Barisan Nasional itu untuk meyakinkan para pengundi mereka bahawa kerjasama dengan PH itu adalah satu perkara yang penting untuk dilakukan demi bukan sahaja kestabilan politik dalam Malaysia tapi juga untuk survival parti itu sendiri, ataupun kita lihat permasalahan itu berlaku disebabkan oleh penyokong BN ini suka untuk menterjemahkan sokongan itu kepada kertas undi kerana mereka pada ketika ini ada alternatif yang baharu iaitu Perikatan Nasional. Ya, kalih bagi sama itulah saya rasa cabaran yang besar kepada UMNO Barisan Nasional kerana apabila kita terlalu taksub dengan semangat asabiah politik kepartian sebelum ini, tiba-tiba ia perlu diubah untuk menerima musuh politik dan bagaimana untuk bermain dengan pengurusan politik ke atas psikik dalam kalangan pengundi. Pengundi harus memahami bahawa politik kepartian itu penting dan pengundi juga sebenarnya memberikan suluhan atau pencerminan kepada sokongan yang perlu diberikan, dan kesemua itu tidak akan bermakna jika sekiranya tidak diterjemahkan ataupun disalurkan di kertas undi. Jadi bagi saya melihat bahawa perlu menerima hakikat real politik kini sudah berubah. Dia tidak lagi seperti sebelum tahun 2008 apabila sifat walak politik kepartian itu cukup tinggi. Selepas 2008 ia berubah sedikit demi sedikit, berlaku keterhakisan, sifat politik kepartian itu semakin luntur dan barangkali itu yang perlu dilihat oleh UMNO dan juga Barisan Nasional sehingga menyebabkan kehilangan sokongan pada tahun 2018, tapi kemudiannya setelah dibina semula boleh berada dalam kerajaan. Jadi bagi saya yang perlu dilihat kini adalah bagaimana mengurus politik dengan pemasaran politik yang baru, dengan penjenamaan yang baru. Barangkali mungkin tidak diubah logo, tidak diubah dengan ideologinya, tetapi dari segi pemasaran untuk mendekati pelbagai kumpulan sasar, khususnya kumpulan muda yang lazimnya dilabel sebagai anti-establishment, sebagai mereka yang dianggap tidak seiring dengan fahaman politik mereka, apatah lagi ada satu pilihan ataupun alternatif yang lain. Tetapi bagaimana untuk melahirkan keyakinan dan kepercayaan, sudah pastilah perlu melakukan pengkaderan, perlu memastikan bahawa pemimpin muda yang menjadi pelapis dalam parti turut diangkat di bawah secara besar-besaran supaya menampakkan kesungguhan wujudnya sistem pengkaderan yang tersusun berlapis untuk kelangsungan parti itu berhadapan dengan penyokong yang hari ini peratusannya semakin muda. Apatah lagi dalam kalangan yang sebelum ini pernah memberikan sokongan yang jelas berdasarkan kepada faktor kesetiaan pun sudah mula luntur sokongannya, mungkin apabila mereka melihat wujudnya kedinamikan politik yang berubah, tidak lagi bersifat statik. Jadi cabaran UMNO adalah untuk memastikan dapat kekalkan pengundi tega ini semula dan juga mendekati kumpulan yang muda supaya itu akan menampakkan wujudnya usaha untuk merealisasikan kedudukan UMNO di dalam politik tanah air, apatah lagi masih lagi kekal di dalam peringkat pusat memainkan peranan bersama dengan kerajaan perpaduan. Tetapi perlu terus memahami apa sebenarnya keperluan, kemahuan pengundi itu sendiri. Apatah lagi alternatif yang ada itu juga merupakan serpihan yang pernah berada dalam UMNO yang kemudiannya telah menubuhkan kerjasama dengan parti PAS
dan bagaimana Parti PAS masih terus boleh meneruskan kelangsungan dengan mempertahankan penyokong-penyokong asal mereka dan juga cuba mendekati kumpulan muda. Jadi mereka juga harus melihat kepada apakah strategi yang digunakan pakai oleh pihak lawan supaya melihat kepada kekuatan, kelemahan, ancaman dan juga peluang-peluang yang boleh diambil supaya terbuka lebih besar akses, ruang dan juga bersifat inklusif. Semua ini saya rasakan penting untuk dilihat oleh parti supaya pada PRU yang akan datang dia akan lebih bersedia untuk berhadapan dengan cabaran yang akan berubah kerana peratusan pengundi muda akan terus meningkat selepas pengenalan undi 18 ke atas. Bermakna peratusan itu perlu didekati dari sekarang ini, khususnya mereka yang berada di tingkatan 1 yang bakal mengundi 5 tahun akan datang. Mereka ini merupakan kelompok yang saya percaya antara yang akan memainkan peranan yang signifikan di dalam pilihan raya akan datang. Jadi apakah langkah yang telah diambil, apakah telah disusun pengkadirannya supaya menampakkan bahawa UMNO terus mendekati kumpulan ini secara langsung ataupun tidak langsung. Okey, baik. Kita berterima kasih kepada Penganalisis Politik USM, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandya atas perkongsian pandangan beliau berkaitan dengan analisa awal untuk PRK Parlimen Pulai dan juga DUN Simpang Jeram.